Salam sejahtera Malaysia. Oke tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu perkara yang menarik saya mau kongsi dengan anda semua. Tapi sebelum itu, kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang saya ucapkan. Oke baik, saudara-saudara, siapa tidak kenal Rafizi dan siapa tidak kenal Wan Saiful Wanjan, antara dua ikon utama bagi parti masing-masing. Tapi malangnya, kedua-duanya dilihat sedang dalam downgrade dalam parti mereka. Kenapa saya cakap downgrade? Sebab Rafizi kalah pemilihan timbalan Presiden PKR. Ada yang kata kekalahan ataupun pertandingan pemilihan jawatan nomor 2 PKR itu sudah diatur. Saya pun tak tahulah betulkah tidak. Dan saya pun tidak juga mengiyakan sekiranya Rafizi downgrade, sebab beliau masih lagi menjadi pemimpin utama PKR bagi saya. Manakala Wan Saiful Wanjan pula, downgrade-nya bukan alang-alang sebab beliau dipecat. Nah, saudara-saudara, ada satu ulasan yang hebat saya mau kongsi dengan anda. Rafizi dan Wan Saiful, dua reformis kempunan dek kuasa feudal. Nah, saudara-saudara, dalam PKR, demokrasi dilihat masih hidup walaupun ada yang nampak seperti hidup segan mati tak mahu. Manakala dalam Bersatu pula, saudara-saudara yang saya amat hormati, Bersatu sedang lebih senyap tetapi meluas ibarat tsunami yang harusnya datang dari lantai laut dari segenap penjuru. Oke, bayangkan saudara-saudara kalau Rafizi dan Wan Saiful ini mempunyai peluang pada masa akan datang untuk menubuhkan parti baru. Adakah anda setuju sekiranya Wan Saiful dan Rafizi menubuhkan sebuah parti baru yang mungkin boleh menggugat beberapa parti-parti yang ada di Malaysia? Nah, kalau mereka tubuhkan parti baru, bayangkan apa nama parti mereka dan siapakah ahli-ahli yang berminat untuk menyertai parti di dalam kedua-dua pemimpin utama bagi parti masing-masing sebelum ini. Nah, teman-teman, mungkin cadangan saya kalau mereka tubuhkan parti pasti menjadi sebuah parti yang sangat hebat. Apa pandangan anda? Selamat petang, salam sejahtera kawan-kawan, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ada satu tajuk berita yang sangat jempak hari ini saya suka untuk kongsikan kepada anda, para peminat politik di luar sana, dan khususnya kepada peminat Rafizi Ramli. Nah, tidak kisahlah anda ni penyokong Rafizi kah, anda ni bukan penyokong Rafizi kah, tapi ini satu berita yang saya rasa kita tidak boleh anggap sebagai berita remeh, kerana ini mungkin menjadi satu berita yang bakal menjadi reality ataupun berita yang bakal menjadi satu impian yang tidak mustahil untuk digapai oleh Rafizi Ramli. Rafizi anggap tiada masa depan dalam PKR. Aktivis pula kata ramai doa jadi Perdana Menteri. Bekas timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berpandangan dia tidak lagi mempunyai masa depan dalam kepimpinan parti itu. Kalau Rafizi sudah membuat kenyataan sedemikian, adakah timbul di dalam isi hati Rafizi untuk keluar PKR, untuk menyertai parti lain ataupun menubuhkan parti baru? Dan kalau ia menubuhkan parti baru, siapakah yang bakal bersama-sama dengan Rafizi? Ataupun siapakah yang sesuai untuk bekerja sama dengan Rafizi? Banyak sebenarnya, KJ pun boleh agaknya, Wan Saiful Wanjan pun boleh rasanya. Namun, pengulas dan aktivis politik Liana Marzuki berkata, ramai yang masih berharap Rafizi akan menjadi Perdana Menteri suatu hari nanti, dengan merujuk kepada contoh sejarah perjalanan politik Anwar dan Dr. Mahathir mendaki tampuk kuasa. Rafizi memberikan pandangan suram tentang masa depan politiknya sebagai reaksi kepada komen Liana. Dalam hantaran di FB, Liana membincangkan hubungan tegang antara Rafizi Anwar
yang juga Presiden PKR dengan mendakwa bekas menteri itu mempunyai cita-cita untuk menjadi PM dan coba menonjolkan dirinya melebihi Anwar menerusi sikap gung ho ataupun agresif dan bersemangat melulu tanpa pertimbangan politik. Berita penuh Anda boleh lihat di Malaysia Kini ataupun sumber Anda boleh lihat daripada FB page Liana Marzuki. Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fairs Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tanpa membuang masa lagi, sebelum saya teruskan isu kita yang panas hari ini, saya nak tanya satu soalan. Adakah Mahathir masih relevan dalam dunia politik, kancah politik, keadaan politik yang terkini yang ada di Malaysia pada hari ini? Anda boleh komen masih relevan ataupun tidak relevan, ataupun Mahathir rehat saja. Sampai ada yang kata Mahathir ni atau jangan lagi aktif dalam politik, rehat saja di rumah. Bagi saya, kalau nak cakap Mahathir dalam situasi kritikal, situasi genting, mungkin iya kalau dalam bentuk politik, dari segi politik. Sebab pada PRU 15 pun beliau kalah teruk, tidak ada deposit pun tak dapat balik. Jadi simple to say, mungkin Mahathir sudah tidak relevan lagi dalam dunia politik. Tapi bagi saya, kalau Mahathir menjadi seorang negarawan, setiap nasihat-nasihat daripada Tun Mahathir itu pasti menjadi salah satu yang akan diguna pakai, dan nasihat yang pasti membangun bukan saja golongan muda, tetapi kepimpinan politik yang ada hari ini. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, gout, gastrik, bawasir, kencing manis, kolesterol darah tinggi, dan apa saja masalah kesehatan Anda, mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Sekiranya Anda ingin mendapatkan tips tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi nombor yang tertera. Saudara-saudara, mungkin ramai yang berpendapat Mahathir tidak relevan sudah. Mungkinkah ini satu bukti yang menunjukkan bahwa Mahathir ini sepatutnya tidak lagi bersama-sama dengan geng beliau hari ini, yaitu PAS dan Bersatu ataupun Perikatan Nasional? Mungkinkah Mahathir patut bersara ataupun sebaliknya bersama-sama dengan Anwar? Mahathir, PAS, bekas pemimpin, dikutip Bersatu, bermesyuarat atas nama Melayu. Tun Dr. Mahathir Mohamad mempengerusikan mesyuarat pimpinan tertinggi Sekretariat Orang Melayu ataupun PTSOM kali pertama di Yayasan Kepimpinan Perdana pada petang semalam. Artikel pada 16 Oktober 2025. Mesyuarat itu dikatakan dibantu oleh dua penasihat PTSOM, Tan Sri Mahyadin dan Tan Sri Abdul Hadiawan, masing-masing Presiden Bersatu dan Presiden PAS. Menurut bekas Ketua Menteri Melaka, Tan Sri Abdul Rahim Tambi Cik, yang kini pengerusi Yayasan Penggerak Wawasan Keahlian PTSOM, terdiri daripada tokoh-tokoh penting PN. Turut menganggotai kumpulan itu, kata Abdul Rahim, pengurusi parti-parti politik Melayu yang lebih kecil, pemimpin-pemimpin terkemuka dari NGO-NGO Melayu, serta tokoh-tokoh individu yang berpengaruh. Jadi di dalam ulasan ini, kita dapat lihat, pada tahun 2020, Mahathir mengasaskan penubuhan pejuang. Seterusnya 2023, beliau dikaitkan dengan gagasan putra serta GTA Gerakan Tanah Air. Dia juga menyebabkan PH kehilangan kerajaan apabila meletakkan jawatan sebagai PM dan pengurusi Bersatu pada 24 Februari 2020. Sekaligus seluruh kabinet otomatik terbubar. Untuk rekod, Mahathir pada satu di sisi dilihat bukan penyatu Melayu. Sebaliknya, punca perpecahan politik Melayu dikaitkan dengan perpecahan dalaman UMNO sehingga membawa kepada pengharaman UMNO pada 1988. Mahathir, pemimpin berusia 100 tahun berkenaan, juga menubuhkan Parti Bersatu pada 2016 selepas keluar UMNO. Kelibat Presiden Parti Bumiputra Perkasa Malaysia, Putra, Datuk Ibrahim Ali, serta bekas Naib Kansellor UiTM, Tan Sri Profesor Dr. Ibrahim Abu Shah,
juga dilihat hadir dalam mesyuarat di Putrajaya itu. Jadi persoalannya sebenarnya adakah Tun Mahathir ini membawa nama penyatuan Melayu ataupun perpecahan Melayu? Tapi itu saya tak nak fokus, saya tak nak ambil keputusan. Sebab saya sendiri pun tidak tahu. Tapi yang penting tentang persoalan pertama tadi, adakah Mahathir patut rehat saja ataupun Mahathir sepatutnya bersama-sama dengan Anwar? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo Men Sling Bag. Kita ada Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY Head Bucket. Boleh guna di mana-mana. Jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada dua warna. Oke, ini adalah NY Head Bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka. EDP ataupun Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita. Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch. Amazfit T-Rex Smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak.